Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Dr. Radiah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan artikel 1 iaitu persepsi masyarakat terhadap isu keselamatan pengawal keselamatan asing dalam sektor perkhidmatan di NCER Kajian Kes Negeri Kedah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Khairan bin Azhar, Muhammad Syaiful Helmi bin Muhammad Sanusi, Muhammad Solihin bin Hassan iaitu diri saya sendiri, Natasha Sherlyn anak Erwin dan Nick Nur Alnisa binti Nick Muhammad Nur. Baiklah, bagi pengenalan, tenaga buruh adalah aset kepada negara dalam proses bagi menjayakan projek pembangunan serta meningkatkan perkembangan ekonomi negara serta kemasukan pelabur asing yang mana dapat menyumbang kepada peluang pekerjaan di negara kita. Namun, terdapat masalah yang timbul kerana negara kita kekurangan sumber tenaga manusia dalam kalangan buruh tempatan yang mengakibatkan pihak majikan terpaksa menggaji buruh-buruh asing. Kedatangan buruh asing ke Malaysia sedikit sebanyak memberi sumbangan kepada negara kita, iaitu dapat meningkatkan nilai tambah terhadap keadaan politik ekonomi antara negara yang terlibat. Di mana menurut unit perancang ekonomi EPU, bilangan buruh asing semakin meningkat mengikut sektor dalam keadaan yang terkawal bermula tahun 2009 sehingga 2015 yang terdiri daripada pekerja dalam sektor pembantu rumah, pembuatan, pembinaan, perkhidmatan dan pertanian. Ramai pekerja asing yang datang ke Malaysia merupakan pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang masih sah dan aktif, iaitu pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2009 sehingga 2015 mengeluarkan statistik yang mana kebanyakan buruh asing di Malaysia terdiri daripada warga Indonesia, Nepal, Bangladesh, Myanmar dan India yang mana secara tidak langsung memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Namun kedatangan mereka juga menimbulkan peningkatan kadar jenayah, penyakit serta masalah sosial yang mana kedatangan mereka ini dilihat sebagai satu ancaman yang besar terhadap masyarakat tempatan dan ianya perlu ditangani secara berhemah. Kategori jenayah kekerasan di Malaysia dapat dibahagikan kepada 7 kes utama iaitu kes bunuh, samun berkawan bersenjata api, samun berkawan tanpa senjata api, samun bersenjata api, samun tanpa bersenjata api, rogol dan mencederakan manusia. Secara rangkuman, jumlah kes jenayah kekerasan paling sedikit dicatatkan pada tahun 2001 iaitu sebanyak 20,322 kes. Peningkatan kes bermula pada tahun 2001 sehingga 2009 dan menurun sebanyak 34,133 kes pada tahun 2010. Selain daripada jenayah kekerasan, wujud juga jenayah harta benda yang dibahagikan kepada 5 kes utama iaitu kes pecah rumah dan curi, curi van atau lori, curi kereta, curi motosikal dan ragut. Rangkumannya, bilangan kes jenayah harta benda dicatatkan pada tahun 2008 adalah paling tinggi sebanyak 132,613 kes dan jumlah sebanyak 99,976,000 dicatatkan paling rendah pada tahun 2002. Sebanyak 9,496 kes jenayah telah dicatatkan bermula Januari hingga Ogos tahun 2014. Menurut Menteri Dalam Negeri pada tahun 2014, peratusan sebanyak 11,2% daripada keseluruhan kes jenayah direkodkan pada tempoh yang sama sebanyak 85,029 kes. Pihak polis mengambil serius dalam membendung kegiatan jenayah yang melibatkan warga asing. Pihak polis mendapati bahawa sebanyak 2,306 kes melibatkan jenayah kekerasan oleh warga asing dan sebanyak 7,190 kes melibatkan jenayah harta benda. Keadaan ini telah mewujudkan masalah sosial yang berlaku yang disebabkan oleh tingkah laku, nilai, norma dan budaya warga asing yang bertentangan dengan budaya tempatan. Peningkatan kes jenayah sama ada jenayah kekerasan atau jenayah harta benda oleh warga asing telah menyebabkan hilang kepercayaan warga tempatan untuk menggaji pekerja warga asing. Menurut Jarvis dan Parker pada tahun 1989,
Peningkatan kes jenayah di Malaysia meningkat dengan mendadak atas faktor kemasukan bilangan kemasukan buruh asing yang semakin meningkat. Jenayah yang berlaku ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti layanan yang kurang memuaskan daripada pihak majikan, sifat dan kepribadian warga asing sendiri, peniaga tempatan yang menjual lesen kepada warga asing untuk mengaut keuntungan kerana birokrasi dan peningkatan rasuah dalam kalangan pihak berkuasa. Keadaan ini telah menyebabkan pelbagai jenayah yang dilakukan oleh pekerja asing seperti jenayah kekerasan dan jenayah harta benda. Seterusnya, rusuhan yang berlaku, jalan mudah untuk meniaga barangan tiruan dan mendapatkan lesen perniagaan secara haram oleh warga asing untuk bebas berniaga di kawasan kaki lima khususnya. Metodologi kajian. Kajian berbentuk penerokaan telah digunakan disebabkan oleh kekurangan pengkaji-pengkaji yang berfokus kepada keselamatan. Terdapat 4 jenis kaedah yang digunakan. Pertama, kaedah persempelan rawat mudah bagi memilih responden daripada masyarakat tempatan. Seramai 150 individu telah ditemuduga secara bersemuka. Kedua, analisis data secara kualitatif dan kuantitatif iaitu maklumat yang diperolehi dianalisis secara deskriptif. Ketiga, aplikasi Statistical Package for Social Science SPSS digunakan bagi menganalisis borang soal selidik dengan teknik-teknik statistik deskriptif. Keempat, kaedah perbincangan meja bulat atau roundtable discussion. Pihak yang terlibat seperti Wakil Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Wakil Penduduk, Syarikat Keselamatan, Wakil Bank serta 2 ahli akademik daripada Universiti Utara Malaysia. Seterusnya adalah dapatan kajian. Itu pertama, melibatkan persepsi masyarakat terhadap pengawal keselamatan warga asing yang mana seramai 150 orang responden telah ditemuduga bagi mendapatkan maklumat mereka mengenai kewujudan pengawal keselamatan warga asing di Malaysia. Yang mana majoriti responden itu sebanyak 97.1% responden yang diwakili oleh A menyedari akan kewujudan pengawal keselamatan warga asing, manakala selebihnya sebanyak 2.9% responden diwakili oleh B tidak menyedari kewujudan pengawal keselamatan warga asing di Malaysia, yang mana majoriti pengawal keselamatan warga asing ini bekerja di pasaraya, kawasan perindustrian dan kawasan perumahan. Kedua adalah hasil temuduga responden berkaitan dengan tahap keselesaan mereka bekerja atau berurusan dengan pengawal keselamatan warga asing, yang mana 86% atau sekitar 129 orang responden yang diwakili oleh B merasa tidak selamat atau tidak selesa berurusan dengan pengawal keselamatan warga asing, manakala selebihnya itu 14% responden yang berasa selamat untuk berurusan dengan pengawal keselamatan warga asing. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor isu-isu yang timbul sebelumnya berkaitan dengan kes-kes jenayah yang melibatkan warga asing di negara kita. Yang terakhir adalah persepsi masyarakat terhadap rasa selamat bagi menerima pengawal keselamatan warga asing, yang mana daripada 150 orang responden yang ditemuduga, majoriti responden berpendapat bahawa kehadiran pengawal keselamatan warga asing ini memberikan suasana yang tidak selamat, iaitu sebanyak 63.6%, manakala 57.6% responden pula memberi respon tidak selesa menerima pengawal keselamatan warga asing. Ketidakselesaan mereka ini mungkin disebabkan oleh faktor cara layanan atau perkhidmatan yang diterima oleh masyarakat apabila berurusan dengan pengawal keselamatan warga asing ini. Kesimpulannya, kelangsungan pembangunan ekonomi memerlukan tenaga buruh yang ramai. Disebabkan oleh kekurangan tenaga buruh dalam sektor keselamatan atas faktor penduduk tempatan tidak berminat untuk bekerja dalam bidang tersebut, maka syarikat keselamatan cuba menggaji warga asing sebagai pengawal keselamatan. Hal ini telah mewujudkan isu-isu keselamatan dan kedaulatan negara. Misalnya, ketidakselesaan dan tidak selamat dibimbangkan oleh masyarakat setempat apabila mendengar berita negatif mengenai isu jenayah berkaitan pengawal keselamatan warga asing.
Pengkaji telah menekankan bahawa isu pengambilan warga asing sebagai pengawal keselamatan bukan suatu keperluan dan kehendak berdasarkan alasan yang diberikan. Malaysia memperolehi banyak sumber manusia yang dapat dimanfaatkan sama ada pihak kerajaan atau pihak swasta. Rela sebagai contoh dapat diketengahkan sebagai sumber manusia untuk bekerja dalam bidang keselamatan disebabkan oleh organisasi ini telah terlatih dan memiliki pelbagai kemahiran. Seterusnya, mereka juga merupakan rakyat tempatan. Hal ini dapat menjamin keselamatan penduduk tempatan dan negara daripada isu dan ancaman jenayah. Sekian, terima kasih.